ketiga, kita dituntut untuk mempercayai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada nabi-nabi yang terpilih. Kitab-kitab tersebut ialah kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab yang berada pada zaman kita hari ini adalah kitab Al-Quran. Secara amnya, Al-Quran boleh didefinisikan sebagai kalamullah yang mempunyai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril dan diturunkan secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Terdapat 3 peringkat penurunan Al-Quran. Yang pertama daripada Allah ke Luh Mahfuz, Luh Mahfuz ke Baitul Izzah, dan Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. 2 peringkat yang pertama ini Al-Quran diturunkan secara menyeluruh, iaitu secara penuh. Namun pada peringkat ketiga, Al-Quran diturunkan secara berperingkat sehingga akhir hayat baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada bahagian proses pengumpulan, yang mana dalam proses ini pada zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, para sahabat pergi berperang ke berbagai tempat, sepertinya di Syam, di Romania dan sebagainya. Jadi apa yang menjadi persoalannya di sini, apabila mereka sampai ke satu tempat yang dituju, mereka dapati bahawa setiap bacaan Al-Quran yang digunakan tidak selari. Jadi ini menjadikan satu punca kepada perbalahan itu berlaku. Jadi bagaimana untuk mengatasi masalah di sini, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu telah mengambil kesempatan dengan mengumpul semula mushaf-mushaf dan meminta mushaf-mushaf daripada negara-negara lain. Jadi tujuannya adalah untuk menyatukan dan menyelaraskan Al-Quran itu. Kemudian setelah mendapatkan mushaf-mushaf yang telah diminta, beliau menyuruhkan beberapa sahabat seperti Zaid bin Thabit dan sebagainya untuk membantu dalam proses pengumpulan dan penyalinan semula. Jadi tujuan ini adalah untuk mencari kesucian dan ketepatan itu dapat dijadikan sebagai satu rujukan yang betul. Dan kemudiannya setelah dikumpulkan dan proses penyalinan semula itu berlaku, Sayyidina Osman menghantar ke bandar-bandar utama untuk memastikan bahawa setiap bandar itu mempunyai satu mushaf dan mampu dijadikan rujukan yang tepat. Jadi kemudian mushaf-mushaf yang lama dikumpulkan dan ia boleh untuk dibakar. Supaya apa? Supaya untuk menghapuskan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku seperti sebelum ini, apabila berlakunya pelbagai bacaan, pelbagai bacaan ataupun qiraat yang lain. Jadi ini menjadi satu perbalahan di antara mereka. Jadi untuk mengatasi masalah ini, Sayyidina Osman mengumpul dan membuat satu penyalinan semula dan menghantar ke bandar-bandar utama untuk memastikan mereka menggunakan mushaf yang telah disediakan oleh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kaedah penulisan di dalam mushaf rasam Uthmani. Terdapat beberapa metod penulisan telah dilakukan, antaranya ialah kaedah Al-Hazfu. Di dalam kaedah ini terdapat 3 pembahagian, iaitu Hazfu Syarah, Hazfu Ikhtisar dan juga Hazfu Ikhtisar. Hazfu Syarah ialah merujuk kepada cara pembacaannya dengan membuang alif setelah waw. Hazfu Ikhtisar pula adalah membuang alif pada struktur kata jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Seterusnya, Hazfu Ikhtisar, di mana ia menghazafkan alif pada basmalah kecuali pada surah Al-Alaq. Yang kedua adalah kaedah ziyadah ataupun penambahan, di mana kaedah ini menambah huruf alif, waw atau ya pada kalimah tertentu tetapi tidak dibunyikan huruf tersebut. Yang ketiga adalah kaedah Al-Badal, yang bermaksud menggantikan huruf dengan huruf tertentu, dan kebiasaannya huruf alif diganti dengan waw seperti perkataan solat, zakat. Alif diganti dengan ya seperti yatawaffakun, dan ta mabsutah diganti dengan ta marbutah seperti perkataan rahmah. Yang keempat adalah kaedah hamzah. Kaedah penulisan pula dipecahkan kepada beberapa kaedah, antaranya hamzah mati. Kaedah ini ditulis mengikut baris sebelum hamzah tersebut. Jika sebelumnya baris atas, ia akan ditulis dengan huruf alif. Jika baris depan, ia akan ditulis dengan huruf waw, dan jika baris bawah, ia akan ditulis dengan huruf ya. Seterusnya, hamzah di awal kata. Kaedah ini adalah hamzah ditulis tidak mengikut baris sebelumnya. Kemudian hamzah di tengah. Apabila ia berada di tengah,
ia akan ditulis mengikut kesesuaiannya seperti sa'ala, tetapi dikecualikan pada perkataan seperti yas'amuna. Untuk hamzah di akhir, ia akan ditulis dan diletakkan di atas huruf sebelumnya. Yang terakhir adalah hamzah di akhir sebelum huruf mati. Pada keadaan ini, hamzah ditulis secara tersendiri, tetapi terdapat pengecualian pada perkataan taba'u, di mana ia ditulis di atas huruf alif, bukan selepas alif. Yang terakhir adalah kaedah al-waslu wa al-faslu. Kaedah ini ia menggabungkan dan memisahkan antara kalimah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bincangkan bilakah Al-Quran dibukukan menjadi satu mushaf yang lengkap ataupun sempurna, insyaAllah. Okay, Al-Quran ni seperti mana kita tahu, dia diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW secara berperingkat. Dia tidak Al-Quran ni tidak diturunkan secara sekaligus. Dia diturunkan secara berperingkat. Bila Al-Quran tu diturunkan secara berperingkat, Nabi mengambil keputusan untuk hafal dan tulis Al-Quran, potongan ayat yang turun tu untuk kebaikan pada masa akan datang, ataupun lebih senang kemaslahatan pada masa akan datang. Okey. Dalam penulisan tersebut, baginda juga menyuruh beberapa orang sahabat untuk menulis menulis Al-Quran tersebut. Antara contoh sahabat yang menjadi penulis Al-Quran pada masa itu, Abdullah bin Sa'ad, Uthman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abu Talib, Zaid bin Sabit, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu enam orang sahabat itu merupakan sahabat Nabi yang menulis Al-Quran apabila diturunkan. Okey, seterusnya kita beralih ke zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar tu bermulanya idea untuk pembukuan Al-Quran tersebut, di mana ramai hufaz, sebanyak 70 orang hufaz telah meninggal dunia ketika peperangan Yamamah, yang di mana peperangan Yamamah itu berlaku atas sebab murtadnya orang Arab, orang Islam pada ketika itu, dan berlakunya peperangan yang menyebabkan seramai 70 lebih orang hufaz telah syahid pada ketika itu. Atas sebab tersebut, Sayyidina Umar telah mengkhususkan idea untuk pembukuan Al-Quran ni menjadi satu mushaf kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Pada mulanya Sayyidina Abu Bakar tidak setuju disebabkan pada zaman Nabi dahulu tiada perintah daripada baginda untuk melakukan pembukuan Al-Quran. Namun pada zaman Abu Bakar terdapatnya kemaslahatan kepada masa-masa yang akan datang, dia mengambil keputusan untuk pembukuan Al-Quran tersebut. Okey, kita beralih kepada zaman Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni zaman di mana pembukuan Al-Quran tu telah menjadi satu mushaf yang lengkap. Okey, tapi terdapat perbezaan dari segi bacaan mengikut negara lah. Bila perbezaan tersebut berlaku, ramai antara rakyat penduduk mengikut negara itu bergaduh disebabkan selisih faham berkenaan cara ataupun kaedah bacaan. Sahabat Sayyidina Uthman bin Affan mendengar, lalu memberitahu kepada Uthman bin Affan tentang keadaan tersebut. Uthman bin Affan mengambil tindakan dengan menyuruh membakar semua Al-Quran yang terdapat pada itu, dan menyuruh sahabat-sahabat yang lain menyalin menulis semula Al-Quran menggunakan satu kaedah bacaan untuk mengelakkan daripada pergaduhan tersebut, insya-Allah. Wallahu a'lam.